Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran, setiap hari satu muka surat insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai ke muka surat 572. InsyaAllah muka surat 572, dan kita akan bersama-sama pada hari ini mula memasuki ke satu surah baru, iaitu surah Al-Jin. Secara keseluruhannya surah Jin ini, sebagaimana yang telah kita ceritakan sebelum daripada ini, adalah merupakan salah satu daripada surah yang berada di juzuk yang ke 29. Dan juzuk yang ke-29 ini ialah menekankan tentang dakwah, menceritakan tentang dakwah dan menceritakan bagaimana beberapa bentuk yang telah berlaku, kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, bagaimana mereka melaksanakan dakwah, apakah yang perlu diberikan dalam dakwah, apakah konten-konten, isi-isi yang perlu diceritakan semasa dakwah, dan juga lain-lain perkara yang berkenaan dengan dakwah, tanggungjawab dakwah dan sebagainya. Maka kita akan melihat pada hari ini apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kisah ataupun satu alam lain, alam yang lain daripada alam manusia, iaitu alam al-jin. Jin. Jadi jin ini adalah satu perkara yang termasuk dalam ghaibiyat, iaitu perkara yang kita tidak nampak, yang kita tak tahu. Bagaimanakah bentuknya, bagaimana yang berlaku di alam mereka dan sebagainya. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak ceritakan kepada kita, nescaya kita akan tahu. Jadi alhamdulillah, hari ini kita akan tengokkan apa yang berlaku di alam mereka sebenarnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, kita masuk ke surah Jin ini. Surah ini sebenarnya, kalau mengikut yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, mempunyai sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya ialah sebagaimana yang tersahih, iaitu yang diceritakan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih mereka, mengatakan bahawa Nabi SAW pernah sekali mengajak para sahabat untuk pergi menghala ke Suq Uqas. Suq Uqas ni ialah satu tempat yang terletak di antara Makkah dan juga Taif. Jadi di sana Nabi SAW pergi dengan para sahabat, dan kemudian Nabi SAW sembahyang di satu tempat bernama Nakhlah. Dan di situ telah berlaku satu peristiwa di mana pada ketika yang sama telah berlaku satu masalah kepada jin ataupun golongan-golongan yang tidak nampak ni. Iaitu mereka biasanya, mereka ni naik ke langit dan mereka akan duduk dan akan mendengar dan akan membaca, mencuri pandangan mereka untuk mengetahui di tempat sana apa yang dituliskan, apa yang akan berlaku kepada manusia. Jadi sekali telah berlaku, iaitu apabila mereka cuba naik ke atas untuk melihat apa yang akan berlaku ni, untuk membaca ni, tiba-tiba mereka dilontarkan ataupun terhalang, mereka tidak boleh untuk melihatnya. Jadi mereka merasa pelik. Ini satu peristiwa besar telah berlaku kemungkinannya. Maka ketua jin tersebut telah mula menyuruh anak-anak buahnya lah kan, yang ramai-ramai ni, untuk mencari ke manakah, apakah masalah ni, apa yang sedang berlaku ni sebenarnya. Macam seolah-olahnya satu peristiwa besar telah berlaku. Lalu bertebaranlah, dan ada satu golongan jin daripada Nasibin. Jin ini adalah, Nasibin inilah satu tempat yang ada yang di negeri Syam. Negeri Syam ni artinya ialah sama ada Syria ataupun Jordan ataupun Palestin ataupun Lebanon sekarang ni. Jadi mereka ni sampai ke tempat ni, tempat Nakhlah ni. Tiba-tiba mereka terjumpa dengan Nabi kita SAW yang sedang sembahyang bersama dengan para sahabat. Dan mereka mendengar. Selepas daripada mendengar ni, jin ini telah kembalilah semula ke tempat mereka, lalu menceritakan kepada kaum mereka, iaitu golongan-golongan jin ini, kawan-kawan mereka, bahawa mereka telah mendengar begini dan begini. Jadi ayat ini lalu turunlah untuk menceritakan peristiwa ini. Ada banyak lagi riwayat-riwayat lain. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW ketika balik daripada Taif, iaitu semasa tahun yang ke-10
kenabian Nabi SAW, iaitu 3 tahun sebelum daripada hijrah. Nabi SAW balik daripada Taif setelah daripada diperlakukan, dianiaya dan dibuat yang teruk-teruklah kepada Nabi kita SAW di Taif. Lalu dalam perjalanan balik, dalam keadaan sedihnya, Nabi berhenti di Nakhlah dan Nabi sembahyang di Nakhlah. Lalu semasa Nabi sembahyang pada waktu malam itu, terdapat segolongan jin, sekumpulan jin yang telah mendengar pembacaan tersebut, bacaan Nabi itu. Lalu jin-jin ini telah kembali kepada kaumnya dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah jin ini. Itu 2 riwayat yang masyhur. Dan ada satu riwayat lagi menceritakan bahawa sekumpulan jin, kumpulan jin telah mengajak Nabi SAW supaya pergi untuk menceritakan Islam ini kepada mereka, membacakan Quran. Jadi itu 3 riwayat yang masyhur. Dan menurut Al-Alusi dalam tafsirnya, dia menyebutkan bahawa terdapat 6 riwayat yang lain lagi. 6 riwayat semuanya, termasuk 3 yang telah saya ceritakan tadi. Jadi keseluruhannya ada 6 cerita dan dia membuat kesimpulan bahawa sebenarnya perkara ini banyak kali berlaku, bukan sekali saja berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kisah bagaimana jin ini mendengar dan apa yang kita dapat daripada ni, apa yang Allah ceritakan di sini untuk menunjukkan apa yang berlaku di alam sana yang kita tidak ketahui. Jadi sekarang kita tengok, katakan wahai Muhammad, uhila ilayya, telah diwahyukan kepada aku bahawa sekumpulan jin, nafarun minal jin itulah istama'a. Istama'a ni maknanya mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi. Lalu faqalu, mereka terus berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi pertama kali mereka mendengar Quran ini. Jadi mungkin ada orang bertanya lah, kenapa pelik sangat pertama kali, sebelum daripada ni Nabi 10 tahun ke dan sebagainya tidak pernah mendengar ke apa yang Nabi bacakan. Wallahu alam bisawab, kita tak tahu apakah yang berlaku ataupun jin yang mana. Mungkin ada jin yang dengar, ada yang jin tak dengar, ataupun mungkin kita katakan ada yang katakan bahawa jin ni dah tinggalkan Mekah ni sebab apa? Mekah dah sembah berhala, semua dah jadi kufur, dah jadi musyrik, jadi tak perlu lagi lah, biarlah kan, apa yang mereka buat takkan sangkut dah. Makna pahala tak ada, kebaikan mereka tak akan sangkut. Jadi sebab itulah mereka tak kacau dah, mereka pergi kacau tempat lain lagi. Jadi ataupun mereka ni boleh berehat ke dan sebagainya lah, wallahu alam bisawab. Tapi kesimpulannya ialah inilah pertama kali mereka mendengar, lalu mereka pun berkata, Quran ni pelik, dia kata ni pelik ni, sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Yahdi ila rusydi, ar-rusydi di sini al-iman Maknanya Quran ini menunjukkan kepada keimanan apa yang sepatutnya percaya, apa yang sepatutnya salah ni betul. Fa'amanna bihi, lalu mereka pun beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan mereka kata kami tidak akan syirik dengan Tuhan kami, satu pun takkan. Jadi selepas daripada tu Allah SWT cerita dalam ayat yang ketiga ni apa yang mereka kata lagi. Mereka kata wa annahu ta'ala jaddu rabbina, sesungguhnya Ta'ala maha suci, maha tinggi. Jaddu ni dalam bahasa Arabnya ialah azamah. Azamah ni maknanya besar, ataupun jalal makna kehebatan lah. Jadi kehebatan Allah, sesungguhnya tinggilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritakan mereka ni sangat-sangat memuji Allah, sangat meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arab jaddu tu bukan jaddu tu jaddun, jaddud. Kalau jaddun tu nenek lah kan, tapi kalau orang Arab ni, mereka bercakap, kalau ada di kalangan mereka ni, di kalangan orang Arab lah, di kalangan kawan-kawan mereka, siapa-siapa di kalangan mereka yang menghafal Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran, mereka akan berkata apa? Mereka kata, wah, dia ni jaddu fi a'yunina. Mereka akan berkata, jaddu fi a'yunina tu maknanya dia ni hebat lah. Hebat apa? Kenapa? Kerana dia hafal surah Al-Baqarah dan juga hafal surah Al-Imran. Jadi jaddu rabbina maknanya kehebatan, hebat Allah Ta'ala ni. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatan wala walada. Dia sebutkan 2 perkara yang ada pada Allah ni kan, yang yang jin ini telah mendengar banyak kali sebelum daripada ni, iaitu apa? Allah ni ada isteri, dia kata, dan Allah ini ada anak kan, walada, anak. Sahibah maknanya isteri. Jadi sebagaimana yang berlaku sekarang lah, kita tengok kan, ada orang mengatakan bahawa ini isteri Tuhan, ini anak Tuhan dan sebagainya. Jadi bagi jin, dia ceritakan benda ni, kata ni tak patut betul. Mana ada Tuhan ni boleh ada jaddu, boleh ada sahibah, boleh ada walada. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan kemudian diceritakan bahawa dia kata safihuna ni maknanya
orang-orang yang bodoh daripada kalangan kami. Orang bodoh tu siapa? Jadi maksud dia iblis kalau disebut dalam tafsir lah maknanya kan, iaitu ada di kalangan kami ni yang bodoh. Jadi terus dia anggap iblis ni siapa? Iblis ni jin Jadi apa hubungan jin dengan iblis? Jadi dikatakan bahawa jin itu adalah merupakan iblis tu merupakan satu kelompok daripada jin. Jadi ada banyak penafsiran tentang iblis ni, bagaimana, siapa, dengan detailnya. Tapi yang jelasnya bahawa iblis ni adalah satu kelompok daripada jin dan manusia ni adalah daripada Nabi Adam alaihi salam. Jadi daripada apilah mereka ni diciptakan. Jadi safihuna, bila jin dia kata safihuna tu maknanya yang bodoh. Jadi menganggap bahawa iblis ni bodoh dia kata kan. Apalah bodoh? Mengatakan kepada Allah ni syatata. Syatata ni artinya ialah melampau-lampau dalam menipu. Ada pula dia kata macam ni. Tu syatata. Wa anna zananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kaziba. Kemudian mereka berkata, kami dulu menyangka bahawa kan, kamu menyangka dulu apa macam ni dia katakan. Tapi dia kata benda tu semua tak betul kata. Bahawa dulu antakul al-insu wal jinnu 'ala Allahi kaziba. Dulu kami ni ada manusia, ada jin lah mengatakan yang tak betul, kazib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbuatan kami dulu dia kata. Wa annahu kana rijalun. Kemudian dia cerita lagi hakikat. Apa yang berlaku ni? Ada ni dia kata ni pula ni sebahagian daripada manusia ni, iaitu wa annahu kana rijalun minal insi. Ada pula dia kata sekelompok daripada manusia-manusia ni yang apa? Yang mana dia kata apa ni? Rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni. Mereka ni ya'uzuna. Ya'uzu ni artinya ialah maknanya minta perlindungan maksudnya. Iaitu mereka ni mereka rasa bahawa mereka ni lemah. Jadi sebab itulah yang disebutkan kat sini apa yang berlaku ialah setengah-setengah daripada orang Arab ni ni mungkin berlaku juga pada kita, iaitu kalau mereka nak pergi berjalan ke, mereka nak pergi satu tempat, mereka minta izin dulu, wahai pakcik tuan punya tempat ni, kalau hutan ni mereka akan kata kami nak minta izin supaya jadi bila mereka ni bercakap macam tu ataupun meminta rasa takut kepada jin-jin tu, apa yang terjadi? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, meriwayatkan kata-kata jin ni, dia kata fazaduhum rohaqa. Fazaduhum rohaqa. Maknanya kat sini, maka rohaqa tu di sini maknanya takabur. Takabur maknanya lagilah ego, lagilah semangat jahatnya jin-jin ni. Jin mana? Iaitu jin yang diminta pertolongan tu. Jadi maknanya kat sini kan kita akan tengok bahawa jin ni sebenarnya dia tak power sangat kan. Tetapi apabila ada orang mempowerkan dia, iaitu apabila kita ni manusia ni kan minta izin lah konon-kononnya, minta ginilah, jadi seolah-olah macam dia ni hebat sangat, jin tu hebat sangat. Jadi apabila berlaku macam tu, jin tu lagilah naik muka kan, lagilah naik jahat dia. Padahal dia ni tak mampu, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia ni hamba juga sebagaimana manusia. Jadi seterusnya fazaduhum rohaqa. Mereka bercerita ni, jin ni berceritakan hakikat-hakikat yang berlaku di alam mereka kan. Kemudian wa annahum zannu kama zanamtun allan yab'asallahu ahada. Mereka manusia ni sama je kan. Ada di kalangan manusia, ada di kalangan jin tak percaya apa? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni akan utuskan seseorang. Jadi tak ada dalam pemikiran mereka bahawa mana ada tak. Bagi kita ada kan. Sekarang kita beriman Allah Ta'ala mengutuskan seorang yang bernama apa? Rasul. Seorang yang bernama Nabi yang akan diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menceritakan Islam itu kepada kita. Jadi begitulah juga kan. Jin dulu berperangai macam tu juga. Jadi sekarang ni Nabi Muhammad SAW sebenarnya diutuskan kepada manusia dan juga jin. Sebab itulah dalam Surah Ar-Rahman kita bacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maknanya dua tu kan. Mana lagi nikmat Tuhan yang kamu berdua nak nafikan, nak kata tak? Mana dia lagi? Ada lagi. Jadi sebab tu surah Ar-Rahman tu dia sebut dua kan, iaitu jin dan juga manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada manusia dan juga jin sekali, bukanlah manusia sahaja. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kan, iaitu apa? Wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kemudian jin pun ceritalah, kami dikata kalau dulu kami ni boleh mengintai-ngintai langit ni, boleh baca-baca apa yang akan berlaku. Dan kemudian bila kami tahu, kami turun ke bumi, kami ceritalah kepada pawang-pawang ni, kepada apa ni yang nujum-nujum ni,
yang menceritakan oh di sini, ataupun barang di sini, ataupun barang hilangnya di sini, atau akan berlaku begini, tahun depan akan berlaku ni, macam-macam lah kami cerita. Sekarang tak boleh dah, dia kata kami dah tak mampu, dah tak boleh. Kalau kami pergi juga, dia kata wa anna lamasnas sama, dia kata. Sekarang ni kalau kami pergi, dia kata duduk situ di langit tu, apa dia kan, maka fawajadnaha muliat. Kami dapati tengok muliat, penuh maknanya. Dengan apa? Harasan penjaga. Kemudian tu syadi dan penjaga-penjaga yang dahsyat, yang tak mampulah kami lawan. Mereka ni takut kepada malaikat-malaikat. Jadi kemudian wasyuhuba. Wasyuhuba tu maknanya tu apa ni kita panggil sekarang ni meteor lah kan. Iaitu kalau ikutnya syuhuba tu ialah qit'atun minan nujum yang tanfasil anin nujum tu. Jadi makna satu benda yang terpisah daripada bintang. Ini ikut ulama-ulama tafsir dulu dia dah sebut dah, betul lah kita panggil sekarang nama dia meteor kan. Kita panggil tahi bintang ke, kita panggil anak bintang ke, yang terpecah daripada bintang. Jadi sebenarnya meteor tu adalah merupakan bagi kita kan, ialah apabila ada syaitan-syaitan ataupun jin-jin tu yang nak pergi kepada apa, nak pergi mengintai-ngintai. Sebab tu ada tembak tu. Jadi okey. Jadi of course lah kan, orang sains sekarang, orang angkasa lepas sekarang dia kata mana ada. Sebab mereka tak percaya pun kepada jin, masalah dia kan. Bagi mereka ni percaya apa yang nampak saja, apa yang tak nampak tak. Jadi kita yakin sebab apa? Adanya surah jin ni kan, dia menceritakan segala-galanya tu. Kemudian wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dan kami pula, dia kata kami ni kan, kami duduk dulu kan. Dulu kami duduk kan, maqa'ida lis-sam'i. Kami duduk di langit tu. Kami dapat dengar kan, dengar macam ni kan. Faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang ni kalau kami pergi dengar, apa yang berlaku ialah akan ada tu syihab tu. Syihab ni ialah syuhub. Tak boleh syuhub lah. Syihab tu dia akan menembak-nembak kami tu kan. Seterusnya ialah wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ada dua perkara dalam ayat yang ke-10 ni kan. Iaitu yang pertamanya, ayat ini nak menceritakan bahawa sebenarnya jin ni tak tahu perkara gaib. Mereka tak tahu, walaupun mereka ni kita kata dia ni gaib, dia ni di alam gaib kan. Kita tak nampak dia, tapi dia sendiri, jin itu sendiri sebenarnya tak tahu perkara gaib. Apa yang akan berlaku tu, kalau dia tahu perkara gaib, nescaya sebagaimana kisah Nabi Sulaiman kan. Kalau dia tahu perkara gaib, nescaya dia akan tahu bahawa Nabi Sulaiman tu mati, sebagaimana dalam kisah kan. Itu sebagai satu contoh lah kan. Jadi sekarang ni dia tak tahu perkara gaib yang akan berlaku, sebab tu dia terpaksa pergi mengintai. Jadi kalaulah orang ni merasai bahawa jin ni tahu perkara gaib, sebab apa? Sebab dia ni gaib, maka itu adalah satu kesalahan. Dia sama macam manusia juga kan. Dia tak tahu perkara gaib. Cuma dia ni gaib daripada pandangan kita. Kita tak nampak dia, tapi dia boleh menyerupai. Tapi kita tak nampak dia sekarang. Tapi dia tak sendiri tak tahu perkara gaib. Itu adalah disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala saja yang tahu perkara gaib. Jadi sebab tu dia kata kat sini, dia kata la nadri asyarrun urida biman fil ardi. Apa yang Allah Taala, apakah yang nak berlaku ni kan? Sama ada perkara tu kita panggil buruk ke, kita panggil jahat ke, kita panggil tak bagus ke. Mereka kata kami semua pun tak tahu. Kami pun tak tahu sebenarnya macam mana akan berlaku ni kan. Dalam ayat ni, perkara yang kedua yang kita nak tengok kan, bagaimana jin tu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana adab dia? Kita tengok di sini kan, cara dia menggunakan perkataan. Kalau perkara kebaikan, dia akan kata bahawa dia kata arada bihim rabbuhum rasyada. Maka Tuhan menghendaki yang baiklah, yang cantik, yang indah semua kan. Tapi kalau perkara kejahatan, dia kata la nadri asyarun urida biman fil ardi. Dia tak sebut perkataan Tuhan. Dia tak sebut Tuhan menghendaki perkara yang buruk. Walaupun pada hakikatnya semua benda telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak mengajar kita bahawa jin sendiri pun beradab dalam menyebutkan perkataan-perkataan. Mereka tak kata bahawa Tuhan menghendaki benda-benda ni kalau benda tu keburukan. Wa anna minna as-solihun wa minna duna zalik. Kemudian seterusnya dia ceritakan tentang, iaitu kami ni ada dua jenis. Dia kata ada yang baik, soleh, tapi ada yang tak soleh. Duna zalik tu maknanya yang tak soleh lah. Iaitu kunna taraiqa kidada. Dan seterusnya itu kidada ni maknanya kiddah. Asal daripada perkataan kiddah. Kiddah ni artinya ialah firqatun minan nas, maknanya satu kumpulan, satu kelompok daripada manusia yang mengikuti satu ajaran macam ni, Jadi jin ni cerita bahawa mereka ni sendiri adalah bukannya satu pattern. Mereka ni ada banyak perangai. Ada yang baik, ada yang jahat. Jadi taraiqa kidada, macam-macam jalan kami ni. Jadi maknanya kafir muslim lah bagi kita secara mudah kan. Wa anna zananna allan nu'jizallah
fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kemudian dicerita lagi hakikat keimanan mereka kan. Mereka kata wa anna zonanna. Zonanna di sini dalam ayat yang ke-12 dalam ayat ke-12 ni bukanlah maksudnya kami sangka, bukan sangka. Tapi maksud di sini ialah maknanya alimna ataupun aiqanna, iaitu kami yakin. Kami yakin, kami percaya. Itu zonanna di situ bukannya zon bukannya sangka, tapi maknanya yakin, beriman, iaitu apa? Bahawa lan nu'jizallah fil ardi. Kami tak akan mampu untuk lawan Allah. Jadi jin pun menceritakan hakikat yang sepatutnya kita kena tahu kan. Jadi kita kena ceritakan juga kepada manusia pada hari inilah kan, bahawa sebenarnya jin sendiri ni pun sebenarnya mereka ni tak mampu lah lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Lan nu'jizallah fil ardi, di bumi ni, walan nu'jizahu haraba, dan kami sendiri betul lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih, dan kami dicerita lagi hakikatnya, iaitu di hujung dalam ayat yang terakhir ni diceritakan lagi hakikat, iaitu kami apabila kami mendengar huda, iaitu Al-Quran, amanna bihi, kami terus percaya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, dan dia ceritakan kalau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak akan takut. Dia tak akan apa? Kalau orang beriman, dia tak akan takut apa? Takut yakhaf bakhsan. Dia akan takut, tak takut rugi. Maknanya walaupun nampak macam dia rugi, dia terpaksa buat ni, dia terpaksa habiskan ni dan sebagainya, tapi dia tahu kan, dia bahawa dia tak akan rugi. Wala yakhafu bakhsan, dan kemudian wala rahaqa, dan dia tak akan dihinakan. Tak akan takut pada penghinaan. Kenapa? Allah Ta'ala tak akan menghinakan orang-orang yang beriman. Jadi Alhamdulillah setakat tu hari ini muka surat 572, muka 172 kita, dan jangan lupa insya-Allah, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk untuk hantar link ni kepada semua sahabat-sahabat semua kan, dan kepada sesiapa sajalah insya-Allah. Moga-moga kita akan mendapat manfaat, dapat pahala insya-Allah kalau ada orang melihat kepada sesi ini insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita baca sama-sama insya-Allah surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.